Saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dalam suasana kempen politik. 20 April kita selesai penanaman calon, kita selesai memastikan setiap calon kita tanpa gagal. Kita Pakatan Rakyat berlawan dan bertembung dalam politik ini, kali ini dengan UMNO Barisan Nasional, 1 lawan 1, kecuali di Dun Sri nanti ada calon bebas di sana. Tapi saudara dan saudari sekalian, apa visi kita untuk Negeri Sembilan dan Kuala Pilah? Sebab ini saya nak sebut soal Kuala Pilah ini daerah penting. Ini soal parlimen penting. Ini Kuala Pilah sama juga macam Rembau, dia menjadi mercu tanda sejauh mana pembangunan rakyat dari sudut ekonomi, soal pendidikan, soal politik, soal kebijakan pemimpin. Kuala Pilah jadi kiblat politik dan pembangunan Negeri Sembilan. Sebab itu kali ini rakyat harus pastikan Kuala Pilah dia angkat maruah dan rakyat ada ruang pekerjaan dan ekonomi yang baik di Kuala Pilah ini. Jadi ini saudara dan saudari sekalian, yang saya nak kongsi dengan kawan-kawan dalam pemuda UMNO, ini Kuala Pilah bukan Koman sangat tuan-tuan. Ini Kuala Pilah. Kalau dalam manifesto Tonggak 69 Pakatan Rakyat kita sebut apa? Soal Negeri Sembilan. Yang kita sebut soal iltizam perjuangan Pakatan Rakyat Negeri Sembilan, kita kobar doket rakyat, menang kita Pakatan Rakyat Negeri Sembilan, kita jadikan Negeri Sembilan sebagai pusat pendidikan dan pusat pelancongan yang terbaik di zon negeri-negeri sebelah selatan Semenanjung. Dan sebab itu ini menjadi iltizam perjuangan saya di Parlimen Kuala Pilah ini. Tidak mustahil untuk kita usahakan suatu hari nanti di bawah kerajaan baru, di bawah pimpinan Pakatan Rakyat yang saudara-saudari berikan amanah ini, kita pastikan Kuala Pilah jadi destinasi pilihan pelancong baik dalam negara dan luar negara untuk kita angkat soal sektor pelancongan di Kuala Pilah ini, insya-Allah. Ini tuan-tuan, ibu ayah yang saya hormati sekalian, bukan Koman Pilah ini. Apa ingat kita tak boleh lawan dengan pantai Port Dickson? Kalau PD dengan pantai, apa kurang Kuala Pilah kita dengan Gunung Ganang? Kita ada soal Bandar Diraja Seri Menanti. Mengapa tidak pemimpin memikirkan soal kita angkat, kita serikan Seri Menanti? Soal Bandar Diraja itu harus menjadi fokus dan destinasi pelancongan yang terbaik. Jika ini berlaku saudara dan saudara sekalian, insya-Allah. Yang kita bincang soal anak muda tak ada pekerjaan, anak muda Pilah terpaksa keluar daripada Kuala Pilah untuk cari kerja. Kalau kita bangunkan soal pendidikan pelancongan di Kuala Pilah ini, insya-Allah kita kekalkan soal kampung tradisional di Kuala Pilah, tapi kita angkat kemodenan dan juga infrastruktur yang ada dalam Kuala Pilah. Ini akan beri ruang pada anak muda bekerja. Orang kampung boleh kerja. Sebab itu bagi saya, kalau kita ada Gunung Angsi, Gunung Angsi ini bukanlah bandar-bandar tuan-tuan. Mencungap juga nak panjat naik bukit tu. Apa dia kurang tinggi ke banding dengan Bukit Bendera? Sebab itu kalau kita ada strategi yang baik, ketelitian dalam sudut pembangunan Negeri Sembilan, tidak mustahil suatu hari nanti di bawah Pakatan Rakyat Negeri Sembilan dan Malaysia, kita akan melihat jajaran kereta kabel naik daripada Senawang, naik ke Gunung Angsi untuk rakyat Kuala Pilah, insya-Allah. Ini akhirnya mendatangkan tarikan pelancongan kepada Kuala Pilah. Ini soal tanah adat, ini soal telapak adat. Tapi bila bicara tentang soal adat, mana soal mempertahankan soal adat kita, dan dibincangkan secara serius oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, jangan kita buang soal pendidikan yang ada dalam Negeri Sembilan. Ini Kuala Pilah, Rembau, Jelebu, Jempol, ini telapak adat. Kita harus pertahankan pendidikan ini. Pemuda Pakatan Rakyat, ini perjuangan yang akan kita pastikan kita lakukan untuk Kuala Pilah dan Negeri Sembilan. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, dalam Tonggak 69 Pakatan Rakyat Negeri Sembilan, kita paham rakyat rakyat. Kalau menang Pakatan Rakyat Negeri Sembilan untuk Datuk Lembaga, untuk Wapak, kita pastikan allowance Datuk Lembaga kita naikkan kepada RM1,000
bapak akan terima allowance RM250 setiap bulan. Sebab ini pertahanan kita. Ini soal adat, jangan kita buang dalam hidup rakyat dan anak-anak Kuala Pilah. Harus diberikan kefahaman yang sebenar. Jangan hanya soal bicara soal biar mati anak, jangan mati adat. Mengapa tidak generasi baru anak Nagori diajar soal selanjutnya itu apa? Biar mati anak, jangan mati adat. Adat berpandukan syarak, syarak berpandukan kitab. Bau rakyat Negeri Sembilan, orang Melayu, orang Islam, kita terima apa yang disebut oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Rasul pesan, sayang dengan orang Pilah, sayang dengan rakyat Negeri Sembilan sekalian. Rasul pesan apa? Aku tinggalkan kamu dua perkara. Nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya dengan syarat pegang pada kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Ini baru kita jadi orang Melayu yang bangga, yang ada akhlak dan moral yang baik. Soal Kuala Pilah ini, kata nak bantu, ini kawasan Timbalan Menteri, marin Timbalan Menteri, tetapi tidak ada pembangunan yang memberangsangkan di Kuala Pilah. Ini kawasan 3 esko Kerajaan Negeri Sembilan. Apa Kuala Pilah tak boleh nak lawan dengan Gombau, tak boleh nak bersaing dengan Teluk Kemang. Sana tak esko tak ramai. Ini Kuala Pilah 3 esko Kerajaan Negeri, Timbalan Menteri luar bandar. Tak fikir apa yang terbaik untuk orang Pilah, orang Johor, orang Senanding, orang Juasir, orang Pilah bandar, orang Serimandi. Tak difikirkan. Kalau lihat, saya dengar laporan, saya buka saya punya Facebook, orang hantar laporan. Khabar Majlis Daerah Kuala Pilah, orang kuat pada pemimpin kanan UMNO Kuala Pilah, dia bukan pun orang anak Negeri Sembilan, dia orang luar, tapi boleh dapat projek daripada Majlis Daerah Kuala Pilah. Saya ada maklumat ini. Saya tak nak sebut nama. Saya dibagi tahu siapa nama, 1-2 individu. Tapi saya nak sebut. Kata perjuang anak Negeri Sembilan, anak Nagori. Mana? Anak Negeri Sembilan. Orang luar, orang negeri luar yang dapat 2-3 projek besar. Sebab dia kroni kepada pimpin kanan UMNO Barisan Nasional di Kuala Pilah ini. Jadi saudara dan saudari sekalian, nak tunjukkan apa? Soal gerai dekat bas stand, loket Pokan Pilah, pasar malam, apa berlaku? Gerai para peniaga masih tolak gerai. Kalau hujan, berterabur para pelanggan. Tidak ada pemikiran yang baik untuk susun peniaga-peniaga kita. Kalau sekarang kita dengar soal pasar Siti Khadijah dekat loket Kelantan. Sebab itu saya yakin kalau ini kita buat, kita separuh daripada pengundi wanita, separuh daripada pengundi Kuala Pilah adalah pengundi dan rakyat wanita. Saya fikir begini, kalau kita punya iltizam yang baik, kita rancangan baik soal pembangunan di Kuala Pilah ini, tidak mustahil juga untuk kita bawa pasar Siti Khadijah, kita buat pasar Siti Aisyah di Kuala Pilah untuk wanita muda berniaga dan bangunkan ekonomi rakyat wanita muda di Kuala Pilah ini. Separuh rakyat Pilah wanita. Mana mercu tanda? Kalau kita bawa soal pembangunan ekonomi, kita bangunkan lagi soal pemusatan, soal pendidikan, kereta kabel kita bawa, soal pelancongan kita angkat, Bandar Diraja Seri Melanti kita serikan. Kalau ada pasar Siti Khadijah, sekarang baru kita terfikir. Yang paling rendah soal lauk itu pun pemimpin UMNO Kuala Pilah tak boleh fikir. Apa? Masak lomak cili api itu tuan-tuan, itu tanda lauk kita anak muda. Kalau pergi Melaka, tanya nak kat mana, loket mana nak makan asam pedas, orang boleh tunjuk 2-3 kawasan. Boleh ajak kawan-kawan kita makan sampai tengah malam. Mereka kita boleh dapat daging tetel masak asam pedas. Tapi Negeri Sembilan ni, tengok sekarang dah pukul 10 lebih. Tanya datang kawan-kawan datang rumah nak makan masak lemak cili api, tak tahu loket mana nak bawa, tak terarah kita. Sedangkan ini masakan berikan Negeri Sembilan. Serendah soal perkara lauk itu pun tidak difikirkan secara teliti dan strategik oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional.